Okay, hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua. Hari ini insyaAllah kami daripada Ever AI Technologies ingin memperkenalkan kecerdasan buatan. Okay. Okay. Okay, so saya harap ada beberapa orang yang masih melihat. Kalau ada apa-apa komen dan cadangan boleh bagi dekat di Facebook live kami. InsyaAllah kita akan tengok daripada situ. Stop. Excuse me, boss. You have a text message. Excuse me, boss. You have a text message. Uh. Okay tak? Hello? Okay, so InsyaAllah kita boleh mulakan sekarang. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi sekali lagi kepada semua para pendengar, para penonton sekalian. Rasanya lama lah saya tak buat webinar dalam bahasa Melayu. InsyaAllah kali ini saya dah berjaya menterjemahkan setiap perkataan, setiap terms daripada artificial intelligence punya scientific terms kepada kecerdasan buatan dan dalam bahasa Melayu. InsyaAllah kalau ada salah silap dalam bahasa Melayu boleh komen lah, sebab saya belajar semua dalam bahasa Inggeris dan bahasa Jepun. Minta maaf. Okey. Hari ini kita nak bercerita tentang pengenalan kepada kecerdasan buatan, iaitu dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai artificial intelligence. Saya adalah pengasas bersama dan ketua eksekutif operasi untuk Ever AI Technologies, iaitu anak syarikat kepada Ever AI Holding Sdn Bhd. Okey. A little bit beberapa mengenai saya untuk saya perkenalkan kepada anda semua siapakah saya. Mungkin macam nak tahu juga siapa orang yang bercakap kat depan ni. Okey. Nama penuh Fairoza Amira binti Hamzah. Saya mendapat PhD doktor kejuruteraan dalam bidang kejuruteraan, bukan doktor medik. So saya tak ada tahu apa-apa pasal medical science lah. Saya lebih kepada kejuruteraan dalam bidang kejuruteraan kawalan dan sains informasi di Nagaoka University of Technology, Japan. Okey. Saya mendapat ijazah sarjana kejuruteraan elektrik. Sebelum tu ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik, elektronik dan informasi di Nagaoka University of Technology, Jepun. Dan sebelum tu saya merupakan pelajar Japanese Associate Degree di Unicell masa tu untuk dapatkan 3 tahun kita belajar bahasa Jepun dengan dapatkan diploma, dan lepas tu kita terbang ke Jepun. Begitulah. Kemudian pada tahun 2017 juga saya pernah menjadi pelatih penyelidik lah, research assistant. Research assistant, research intern di University of Warwick, UK. So saya pernah ke UK dan saya juga pernah belajar di Jepun. Pada tahun 2019 lepas habis dia belajar, saya terus menjadi penolong profesor atau kita panggil sebagai assistant professor. Jawatan ni tak ada dalam Malaysia, rasanya ada dekat IIUM, dekat UIA sahaja, iaitu di the Kyoto College of Graduate Studies of Informatics di Jepun. Kemudian pada tahun 2019 saya pulang ke Malaysia. Masa tu disebabkan oleh COVID dan beberapa situasi yang menyebabkan saya rasa inilah masanya untuk saya kembali pulang ke tanah air. Dan pada tahun sejurus selepas saya pulang, saya actually pada tahun 2019 saya menjadi duta, which is presiden untuk wanita kecerdasan buatan, Women in AI Jepun. Kemudian Januari 2020 saya menyertai satu community untuk buat COVID-19 analisis. Kalau anda semua pernah dengar Corona Tracker, dan dekat situ kita buat macam-macam lah analisis dan juga kajian, dan kajian kami telah telah dipublish, telah diterbitkan di dalam Bulletin of Women WHO lah dekat situ. And then after that saya pulang ke tanah air pada tahun 2020 dan saya buka cawangan Malaysia punya wanita kecerdasan buatan, Women in AI. Kat situ saya jadi duta dan presiden. And because of the Corona Tracker punya works, boleh nampak lah as featured in TV3 bernama Berita Harian, Awani, Sinar. Saya dah masuk TV banyak lah for about 1 week lah, masa tu dalam tempoh seminggu kan. Kemudian pada bulan 5, iaitu sebulan selepas tu, saya menjadi machine learning engineer. Kalau kita translate, dia jadi jurutera pembelajaran mesin. So pembelajaran mesin tu maksudnya machine learning dekat satu company yang bernama Vetens. Kemudian pada bulan 11 2020 saya telah
asaskan Ever AI Holdings Sdn Bhd ataupun kita panggil sebagai Ever AI Technologies lah nama market dia, bersama-sama dengan actually kita punya CEO pun ada sebagai moderator hari ini, and then mereka yang telah membangunkan aplikasi kami, yang telah membangunkan beberapa produk kami, our CTO, Chief Technology Officer kita, and then tim-tim kita dalam yang ada bersama-sama Ever sekarang ni. So dari segi penyelidikan, talks, research and publication and conferences, tak translate pula benda dia, apa yang telah saya lakukan adalah banyak jugalah. Saya dulu masa zaman PhD dulu pernah present dekat ICAPS in US, something like that, and saya juga pernah menjadi sukarelawan dekat NeurIPS, which is the biggest international conferences for AI, Neural Information Processing System, and saya juga dijemput untuk bercakap di dalam forum-forum lain seperti DMTech, AIVS, and then like Women Who Code, Women in AI of course, and then saya juga merupakan sebahagian daripada orang yang menyumbang lah untuk kita punya Artificial Intelligence Roadmap, which is under MOSTI. So kat dalam tu boleh nampak Women in AI, Wanita Kecerdasan Malaysia dekat situ, sebagai orang yang sebagai satu badan yang menyumbang kepada women ini keberkesanan ke teknologi kecerdasan buatan di tanah air. So boleh connect, boleh berhubung dengan saya melalui GitHub Fairoza Amira. Dekat situ saya ada banyaklah repository yang saya guna untuk data analysis, machine learning, my own classes, kelas saya dekat Jepun juga, dan juga di kelas saya di Jepun, kelas saya di Malaysia, and then ada juga beberapa yang saya buat khusus-khusus online. Boleh connect dengan saya dekat LinkedIn, Fairoza Amira binti Hamzah, Fairoza Amira di Facebook. Facebook ni kawan-kawan je saya approve. Kalau yang tak kawan ni dia jadi follower je lah ya, minta maaf. Kalau nak kawan tu kena message dulu, macam tu. Lepas tu boleh berhubung di Twitter juga, iaitu melalui cari Dr. Fairoza Amira, ataupun boleh email saya di roza@womeninai.co ataupun fairoza@everai@evertechnologies.com. Actually gambar yang ini adalah gambar kita punya gambar graduasi lah dekat Jepun. Kat Jepun ni kita tak ada topi, dia cuma ada baju hakama, tu pun kena sewa, bayar mahal gila lah. But then it was like your first and last time kan, masa dapat grad PhD tu. Yang ni masa saya dekat Warwick UK. Okay, itu sahaja tentang diri saya. Okay, banyak sangat kita bercerita. So kita nak masuk apa itu kecerdasan buatan, iaitu AI. Okay, so kita nak tahu apa dia kecerdasan buatan ataupun AI. So, kecerdasan buatan ini, satu graf ni saya ambil dekat internet sebenarnya. So macam kalau tengok ni graf yang paling saya rasakan macam agak lengkap lah. Okay, kita nampak sini, kita tahu kecerdasan buatan ni adalah satu circle yang sangat besar. Tapi tak semua sains data dan data raya itu termasuk dalam kecerdasan buatan. Sains data dan data raya hanya akan termasuk dalam kecerdasan buatan bila terjadinya pembelajaran mesin, adanya rangkaian neural dan pembelajaran dalam, which is deep learning, neural networks and machine learning. Dekat dalam kecerdasan buatan dalam AI tu baru kita akan ada data science and data raya. So this is two, ini adalah benda yang sangat berbeza. So tak boleh nak cakap okay semua produk data science adalah kecerdasan buatan. Itu adalah salah. Okay, sekarang saya nak terangkan satu persatu apakah dia kecerdasan buatan, apakah dia pembelajaran mesin, apakah dia rangkaian neural dan apakah dia pembelajaran dalam sains data dan data raya. So, kita mulakan dengan kecerdasan buatan. Definisi kecerdasan buatan ni paling senang lah kita nak tengok kan. Okey, kecerdasan tu maksudnya intelligence. Intelligence ni kalau pelajar dia akan menjadi cerdas bila dia boleh belajar. Dia boleh menyelesaikan masalah, dia boleh mengenali masalah. Mula-mula sekali kita kena kenal masalah. Kalau kita buat kajian pun, kalau budak-budak sains kan, dekat sains kan, masa subjek sains saya rasa diorang dah start belajar, anak-anak dah start belajar bagaimana untuk membuat hipotesis. So macam kita nak tanam. Dulu kita pernah tanam biji kacang kan, sampai jadi pokok kacang. So kenapa kita kena tanam biji kacang tu macam tu. So kebolehan mengenali masalah, kebolehan menyelesaikan masalah. Bila kita jumpa masalah, kita boleh selesaikan masalah tu. Kalau kita tak boleh selesaikan masalah tu, maksudnya kita tak cukup cerdas lagi lah. Dan kebolehan untuk belajar dengan sendiri. Itulah maksudnya. Sebab anak-anak kecil pun dia boleh belajar. Okay, kalau dia tengok mak ayah dia ambil cawan, tuang air, minum air. So it was like okay, kalau nak minum air kena pergi ambil cawan. Macam tu lah. And then buatan pula dekat gambar ni jelaslah kita nampak ada jus buatan dan juga jus asli. So jus asli ni memang pure, memang original daripada oren ni kan. Tapi jus buatan ni biasalah kat Malaysia tak semua jus asli kat Malaysia kita kena tengok satu persatu berapa kandungan sugar, gula, berapa kandungan pati buah tu. Kalau kat Jepun jus asli ni memang senang dapat, cari je mana-mana jus
dia tulis 100% orange. Memang selamatlah untuk diminum kan. Tapi dekat Malaysia banyak yang buatan. So buatan ni maksudnya manusia yang buat. So kecerdasan buatan tu samalah. Maksudnya barang buatan manusia yang sangat bijak, yang boleh belajar, yang boleh menyelesaikan masalah, yang boleh mengenali masalah. Itu dia beza. Itu definisi dia. Okey. Next, kita nak belajar tentang pembelajaran mesin. Mesin ataupun kita panggil sebagai machine learning. Okey, machine learning ni, okey, budak-budak belajar. Nampak tak gambar ni? Cikgu suruh budak ni belajar. Okey, mesin pula kita ada mesin yang sangat besar. Sebenarnya kita punya telefon kita juga adalah mesin. So ini juga adalah mesin. Dalam telefon pun boleh belajar. Telefon ni banyak belajar data anda semua sebenarnya kalau nak tahu kan. Tapi jangan takut sebab data-data yang dibelajar tu adalah untuk kita punya kemaslahatan diri kita, untuk kebaikan diri kita juga. So jangan takut untuk benda tu. So mesin ni diajar untuk belajar sendiri oleh pengatur cara atau kita panggil dalam bahasa Inggeris dia programmer ataupun coder lah sehingga menjadi benar-benar bijak. Itu definisi pembelajaran mesin. Kita nak mesin ni menjadi begitu bijak. Okay, next adalah rangkaian neural. Okay, rangkaian neural dekat sini atau kita panggil sebagai neural networks. Okay, dalam definisi rangkaian neural, neuron dalam otak manusia. Okay, dalam otak manusia, siapa-siapa yang belajar Melayu, dia tahulah ada banyaknya saraf-saraf neuron dekat dalam otak manusia ni. So, rangkaian neural ni dia meniru otak manusia dengan menghubungkan nod untuk mendapatkan hasil yang sama dengan apa yang boleh dilakukan oleh neuron dalam otak manusia. Misalnya kita ada kalau kita tengok rangkaian neural buatan atau kita panggil dia sebagai artificial neural networks ni, dia ada nod-nod kecil kat sini. Ni nod-nod kecil lah ni. Dia macam neuron yang kecil, dot-dot macam tu. So kita masukkan something, kita masukkan sesuatu di dalam input layer ni, input kita, bila output kita akan dapat something lah. So macam mana otak kita bila kita sentuh sesuatu yang panas, otak kita akan terus trigger yang cakap benda ni panas. Macam tu. Okay, so dia lebih kurang je. And then kita ada pembelajaran dalam. Okay, tadi kita pembelajaran mesin kan, which is machine learning. Dalam machine learning kita ada neural network. Tak semua neural network, tak semua rangkaian neural adalah deep learning. Sebab kalau yang sekadar ada 1-2 lapisan tu, macam yang gambar ni masih dalam peringkat machine learning dia belum sampai masuk deep learning lagi. Okay. So deep learning adalah pembelajaran dalam. Pembelajaran dalam ni belajar sedalam-dalamnya sampai tertidur. So macam siapa yang suka tidur dalam kelas tu tak semestinya dia tak belajar, faham tak? So macam it was like biasa kalau kita belajar sedalam-dalam kita akan belajar 6 jam, 7 jam, 8 jam. Mungkin non-stop lah kalau rasa siapa-siapa yang duduk dekat sekolah berasrama penuh ke mungkin biasa dah kot belajar non-stop ni. Kalau masuk U yang subjek engineering, kejuruteraan, subjek medical ni pun dah biasa kot belajar sedalam-dalamnya sampai tertidur ni. And then kalau kita tengok seni bina ANS ni, which is ANS architecture yang sangat dalam ni, dia ada banyak sangat lapisan berbanding dengan yang sebelumnya. So sebab itulah bila kita cakap pembelajaran dalam, maksudnya dia akan belajar sedalam-dalamnya dan biasanya untuk melatih ANN, sebab neural network, rangkaian neural ni kita kena latih tau. So bila kita nak latih dia akan ambil masa 6-7 jam. 3 jam, 2 jam, depends lah. Kalau kita buat daripada awal, maksudnya kita tak ambil orang lain punya, dia akan ambil masa yang sangat lama. Sebab tu kalau Google, Amazon, Facebook, diorang boleh dapatkan, diorang boleh mine data dengan lebih hebat, diorang boleh dapatkan result yang lebih cantik. Sebab apa? Sebab dia ada mesin yang berupaya untuk melatih seni bina ANS yang sangat dalam ni tanpa kira from scratch lah daripada awal. So, mesin belajar melebihi 12 jam untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang diberi sama seperti manusia. So, seterusnya kita ada sains data. Kan saya cakap tadi, tak semua sains data, tak semua data raya adalah dalam kecerdasan buatan. Nanti saya akan cerita kenapa. Okey. So, data raya dan data sains ni, bila data sains ni, sains data, yang ini saya lupa nak translate minta maaf. Data raya dan sains data. Sains data ni dia sama macam kita buat eksperimen sains lah, penyelidikan saintifik, right? Penyelidikan saintifik. So penyelidikan saintifik kita akan start dengan hipotesis. Semakin bla 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 bla, semakin bla 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 kan. So sama macam data raya. So bila kamu nampak data ini, data yang sangat banyak. Ada banyak gila kolom, ada banyak gila row. So daripada kolom and row tu, what you can derive from there? Apa yang kita boleh dapat daripada data yang banyak tu? So big data dan sains data bermaksud menyelidik data raya secara saintifik melalui beberapa hipotesis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. So
Next, kita nak belajar tentang kitaran hidup sains data. Kitaran hidup sains data. Okey, mula-mula kita akan masukkan dengan perlombongan data ataupun kita panggil sebagai data mining. Okey, macam kita melombong emas kan. Okey, pelombongan ni macam kita, kalau kita fikir lombong ni memang melombong emas lah. So kita nampak emas kat belakang rumah, tu kita lombong kan. Sebab kita rasa datanya dia sangat, emasnya dia sangat banyak. So kita kena korek data-data ni. So itu kita panggil sebagai melombong. Itu dia data. And then data-data yang dilombong tu, so macam emas yang dilombong tu kita akan letak ke tempat yang lain. So kita akan letak dia dekat pangkalan data atau kita panggil sebagai database ataupun data server. So untuk kebanyakan company-company yang baru sekarang ni, kita punya server database kita adalah dekat cloud, di awang-awangan. So macam ada AWS, cloud, Google Cloud, and ada banyak lagi lah. So tapi kalau kebanyakan company-company yang tidak ada data yang sangat banyak ataupun dia ada duit yang sangat banyak untuk buat pangkalan data, dia akan ada pangkalan data sendiri di dalam company mereka sendiri. So kat sini kita kumpul pelbagai jenis data dan memasukkan ke dalam pangkalan data. Itu namanya kita lombong data tu. Lepas tu kita ada pertengkaran. Kenapa data nak bertengkar? Oh, menarik tak? Bila saya translate dalam bahasa Melayu kan, rupanya data wrangling tu maksudnya pertengkaran data. Actually wrangle, right? Wrangle, something like that. Kenapa kita nak bertengkar dengan data ni? Okay, data kita dah lombong, lepas tu kita nak kena bertengkar dengan dia. Interesting kan? Okay, kita bukan bertengkar dengan dia. Kita kena bersihkan data tu sebab data-data yang dilombong, macam emas kita lombong, dia tak adalah dapat cantik terus, right? Dia mungkin ada dalam kepingan batu. So kita kena keluarkan daripada batu tu, emas tu, right? Kita kena extract. Sama lah macam data ni. So kita bersihkan, tu kita transform. Lepas tu kita visualize, kita pemvisualan data. Rasanya pemvisualan data ni saya ada bagi satu quiz dekat dalam Ever PDPR tentang pemvisualan data. Adakah dia adalah sebahagian daripada artificial intelligence, kecerdasan buatan ataupun tidak. Pemvisualan data adalah macam ni. Okay, ini adalah visualize data. So pemvisualan data ni kalau kita tak ada prediction power, which is like kita tak buat pembelajaran mesin dalam tu, dia akan jadi semata-mata data sains ataupun data raya lah. Dia tak termasuk dalam kecerdasan buatan. Sebab dia macam, kita ada data, dia macam lah anda semua buat graf dalam Excel, faham tak? Macam tu je lah buat graf dalam Excel. So kita ada column, kita ada row, and then kita translate kan, masukkan jadi graf. Itu adalah pemvisualan data. So kita kena bersihkan data mentah. Data mentah adalah raw data. Data mentah, kemudian untuk menjadi lebih mudah dibaca agar mesin dapat membaca dan mempelajarinya. Kemudian kita ada ramalan pemodelan. Lepas habis kita dah bertengkar dengan data tu, kita akan buat ramalan pemodelan tu untuk kalau kita nak buat kecerdasan buatan punya projek. So dekat situ, data tu kita akan bahagi kepada training. Yang ini adalah contoh model klasifikasi yang paling ringkas lah, very simple one. So kita train the data, kita validate the data, kita bahagikan kepada data latihan, data pengesahan dan data ujian. Data latihan tu maksudnya bila kita hantar ke dalam mesin ni, dia yang akan dilatih di dalam mesin ni. So sambil dilatih, sambil tu dia sahkan. Sambil dilatih, sambil tu dia sahkan. Sampailah berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Lepas tu bila dah habis training, masa dia nak ramal sama ada A atau B, dia akan hantar data ujian. Sebab tu data ni kita akan pisahkan. Satu data dia latih sambil mengesah, kemudian ada satu data ujian nak tengok mesin kita ni berkesan ataupun tidak. Okey, betul-betul kira cantik ke tidak lah ramalan tu dapat A ataupun B. Lepas tu proses latihan ni dia akan sentiasa berulang-ulang. Kalau tengok dekat sini, okey, ramalan tu betul ke tidak? Kalau tak betul, dia akan belajar lagi. Betul ke tidak? Tak betul, dia akan belajar lagi. Yang ini rasanya flow chart, rangkaian flow ni, carta flow ni rasa kalau belajar engineering, programming akan tahulah yang ini adalah input and this one is like yes or no, something like that lah. Okay, so ni proses latihan dia. Kemudian bila kita nak masuk kepada deployment, which is penggunaan deployment kan. So hasil ramalan A atau B tadi tu kita akan masukkan dalam aplikasi. Itulah yang anda semua nampak di dalam phone masing-masing. Kalau tengok kat Ever PDPR tu kita ada beberapa aplikasi jugalah untuk yang kita masukkan melalui teknologi kecerdasan buatan. Aplikasi ini termasuk OK Google, macam tu yang dekat every phone Android akan ada OK Google, every Apple phone akan ada Hey Siri, macam itulah that one. So deployment adalah untuk kita masukkan kepada anda semua untuk mengguna, anda yang bukan developer lah, untuk anda guna sebagai end user.
Okay, next kita nak tahu apa itu pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin ni ada banyak, ada 3 kategori lah. Tu kategori yang paling besar. Tapi sebenarnya ada banyak lagi kategori lain yang saintis-saintis cakap. But then setakat pembelajaran saya, setakat kajian yang saya buat, setakat pengetahuan saya, kita biasa kategorikan pembelajaran mesin ni sebagai 3 kategori. Which is terarah, tidak terarah dan pengukuhan. Dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai supervised, unsupervised dan juga reinforcement. So this is supervised, unsupervised and this is reinforcement, pengukuhan pembelajaran. Okay, supervised terarah ni dia biasanya ada classification and regression, klasifikasi dan regresi. Regresi ni macam linear lah, jadi saya akan terangkan apa itu regresi. And then tidak terarah ni unsupervised, maksud kita tak ajar dia, kita tak ada benda nak diajar, tapi dia kena belajar dengan sendirinya. Tidak terarah ni lebih susah untuk dibuat berbanding dengan terarah. Terarah ni agak senang sebab dia macam kau buat je bagi kerja apa macam 40 kali salin huruf A, lepas tu budak tu cantik dah huruf A tu. Macam tu lah. Tapi kalau tidak terarah ni, like suruh budak-budak, okay tulis huruf A tapi tak ajar pun huruf A tu rupa macam mana. So dia akan jadi susah untuk dibuat. Tapi tidak terarah ni banyak digunakan dan sekarang ni sedang dikaji dengan lebih meluas untuk menjadikan supaya kebanyakan mesin tak perlu pun diarahkan untuk belajar tapi dia tahu dah. No need to supervise, just unsupervised and it can become very intelligent macam tu lah. So tidak terarah ni kita ada kejuruteraan ciri-ciri which is features engineering, dimensional reduction, pengurangan dimensi, penjanaan semula, the regeneration and then the reinforcement learning iaitu pengukuhan. Pengukuhan ni adalah keputusan berasaskan ejen. Pengukuhan pembelajaran mesin, reinforcement learning is a very interesting topic. Saya cakap macam sangat menarik lah reinforcement learning ni, tapi dia tak semudah terarah supervised learning untuk dibuat. Okay, pembelajaran terarah ni klasifikasi. So kita ada data yang berkategori. So data tu sudah dilabel dan kita ada ciri-ciri data tu. Paling mudah kan, gambar anjing dengan kucing. So kalau orang start belajar classification, dia akan start belajar sama ada dengan iris punya dataset ataupun cat and dogs punya dataset. So kita ada anjing dan kucing, kita bagi banyak-banyak. Okay, ni kucing. Kita tengok ada telinga macam ni je, kucing. Ni kucing. So ni anjing. Anjing mungkin kita nampak ciri-ciri dia daripada telinga dia yang lain daripada kucing, daripada hidung dia, daripada mulut dia, daripada bulu dia. Tapi biasa orang tak tengok bulu sangat kot, orang tengok dekat muka, telinga macam tu. Itu adalah ciri-ciri lah. So macam kita, ciri-ciri muka kita sebagai manusia, kita ada mata yang berbeza, kita ada hidung yang berbeza, kita ada kening yang berbeza, kita ada mulut yang berbeza. Sebab tu kita boleh buat pengecaman wajah tu sebab ada titik-titik dekat sini yang berbeza untuk setiap seorang. So dekat situ kita akan buat klasifikasi, okay, kumpulkan yang mana satu anjing, yang mana satu kucing. Tapi akan ada yang tersalah jugalah, sebab tu lah dia punya klasifikasi ni tiba-tiba ada kucing kat sini kan. Tapi dia akan klasifikasi macam tu. Itu maksudnya classification. Okay, the next one is regresi. Seterusnya adalah regresi. Regresi ni biasa orang buat bila nak tengok harga rumah dia jatuh menjunam ke tidak. Harga stok lepas ni macam mana. Saya ada seorang yang saya follow dekat Facebook, dia tengah buat stock price prediction kan. Menarik lah apa yang dia buat tu. Rasa kalau semua orang beli dia punya tu, habis dah memang stok semua akan naik. Macam nak aku tak tahu, ataupun dia akan jadi rugi. I don't know, but it's very interesting. So macam regression kita boleh, biasanya dia ada nombor digit yang sangat banyak dan dia bukan klasifikasi. Maksudnya harga rumah tu dia akan jadi 400,000, 450, 420. So kita akan tengok ciri-ciri tu, apa yang menyebabkan harga rumah tu jadi macam tu. So mungkin kawasan bandar, kawasan bukan bandar, kawasan tu ada sungai, kawasan tak ada sungai, kawasan tu ada masjid, kawasan tak ada masjid. Itu yang menyebabkan harga rumah tu naik ataupun turun. So regresi linear ni daripada ciri-ciri rumah tu, biasa dia akan buat regresi linear. Kalau belajar masa SPM ke PMR nak dapatkan garis ni, kita kena equation dia Y sama dengan MX tambah B, right? MX tambah B kan. So kita tengok gradient dia kan, how much is going to be, and then from that kita tahu nilai Y tu apa. So itulah regresi linear. So regresi pun adalah topik yang sangat menarik sebab kita dapat tahu macam-macam daripada topik tu. Seterusnya, unsupervised learning yang saya cakap agak susah untuk kita buat ni. Unsupervised learning ni, biasanya kita buat clustering, analisis kelompok macam ni, ataupun kejuruteraan ciri-ciri. Dalam kejuruteraan ciri-ciri, bila kita cakap jurutera, saintis, kita akan buat WH question, iaitu apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana, berapa kan, macam tu. So kejuruteraan ciri-ciri, bila kita ada satu data, ada kolom yang sangat banyak, ada features yang sangat banyak. Maksudnya data X ni,
yang menentukan dia ada A, B, C sampailah mungkin Z, ada 26 ciri-ciri. So macam mana nak dapatkan ciri-ciri, nak tahu ciri-ciri mana yang paling terbaik untuk data tu. So kita akan buat kejuruteraan ciri-ciri menggunakan analisis kelompok, clustering, dimensionality reduction, ada banyak lagi lah supaya kita tahu daripada 26 tu mungkin kita pilih 5 atau 6 yang paling penting sahaja. Macam tu. So the next one adalah pengurangan dimensi, dimensional reduction. Yang ini merupakan kajian saya masa zaman PhD dulu lah. Saya buat image compression, pemampatan image. So gambar-gambar yang anda semua tengok dekat telefon tu biasanya dia dah compress siap-siap, dia dah mampatkan siap-siap. Sebab kalau data yang mentah ni saiz dia memang sangat besar. Tapi pengurangan dimensi bukan sahaja digunakan untuk image compression tapi juga bila kita nak mampatkan rangkaian neural buatan ANN. So kalau tengok tadi kan yang first gambar yang sebelum ni ada yang dalam pembelajaran dalam tu dia punya lapisan dia sangat banyak kan. So macam mana kita nak kurangkan lapisan mungkin susah. Tapi kita boleh kurangkan jumlah node, kita boleh buat pruning supaya bila kita train, kita latih data tu, kita tak perlu menggunakan komputer yang sangat-sangat mahal. Contohnya tak semua orang mampu untuk beli komputer yang mahal, tak semua orang mampu untuk beli smartphone, telefon pintar yang mahal, yang besar, yang RAM dia tinggi. So tak semua orang mampu kan. But then macam mana kita nak buat supaya model kita ni boleh digunakan untuk semua aplikasi telefon pintar dan sebagainya. So pengurangan dimensi juga adalah salah satu cara lah. Okay, kemudian kita ada unsupervised learning which is penjanaan semula, penjanaan gambar muka. Siapa yang suka main face app tu, yang suka muka daripada orang tua jadi orang muda kan. Muda jadi tua, perempuan jadi lelaki, muka yang tak ada tiba-tiba muncul ke, tak apa tukar muka dengan adik ke, macam tu, itu adalah daripada teknologi penjanaan semula iaitu generative adversarial networks. So kat situ dia boleh generate daripada muka Obama ni mungkin akan jadi muka perempuan yang lain. Yang ini pun dia agak susah untuk dibuat sebab kita perlu latih dia dengan begitu lama dan kadang-kadang tak begitu tepat pun. Okay. Kemudian ini topik yang saya kata agak menarik lah, which is pengukuhan pembelajaran. Pengukuhan pembelajaran ni kita paksa sesuatu objek itu untuk mengikut apa yang kita cakap lah, apa yang kita nak dia buat. Macam kita paksa dia, setiap kali satu paksaan yang kita bagi tu kita akan bagi anugerah lah, hadiah. So dalam kes ini kita ada tikus sebagai ejen. So kita ada rumah teka-teki ni lah, rumah teka-teki ni untuk tikus ni dapatkan keju dalam rumah teka-teki ni. Kita nampak ada tikus kat sini yang kita nak tikus ni dapatkan keju. Tapi nak dapat keju dia kena keluar dulu. So kat situ ada persekitaran, kemudian kita ada keadaan iaitu lokasi tikus tu berada sekarang, kemudian anugerah nak dapat keju ke tidak, kemudian kita ada polisi. Kalau tikus ni jauh daripada pintu keluar, okay, pintu keluar ni pintu masuk dia kot ini pintu masuk dia, di pintu keluar lah, ada 2 pintu keluar. So kalau tikus ni jauh daripada pintu keluar, polisi nombor 1. Tikus tak buat apa-apa, maksudnya dia memang malas nak buat apa-apa, polisi nombor 2. So polisi nombor 2 ni dia takkan dapat keju. Polisi nombor 1 dia dapat 1/4. Dia jauh. Okey, bila dia dah dekat, dia dah hampir dekat dekat sini, kita bagi dia polisi nombor 3 iaitu separuh keju. Kemudian dia dah berada di pintu keluar, kita bagi dia keseluruhan keju. So sama macam robot kan, robot tu kita suruh dia contoh ambil pen, sebatang pen. So kalau dia tak buat apa-apa, kita tak bagi dia apa-apa, anugerah. Tapi bila dia dapat buat makin hampir, kita akan bagi dia berapa banyak anugerah. Tapi bila tiba-tiba dia jauh balik, kita akan tolak lah anugerah tu. Dia macam sistem merit, demerit macam tu. And then dalam bidang-bidang kecerdasan buatan, ini yang ada masuk dalam quiz yang saya letak dekat Evo PDPR sebenarnya, iaitu bidang kecerdasan buatan ada banyak. Okey, biasanya orang akan kategori kepada dua benda saja, iaitu computer vision and natural language processing, which is penglihatan komputer dan pemprosesan bahasa semula jadi. Penglihatan komputer ni macam klasifikasi gambar, objek, apa yang tadi tu yang kita nak generate muka orang lain, image compression, pemampatan image, ada banyak lagi lah dalam penglihatan komputer punya subtopik. Kemudian dalam pemprosesan bahasa semula jadi ni maksudnya bahasa yang manusia bertutur, kita tukarkan dia kepada tulisan, kita fahamkan apa yang manusia ni cakap, apa yang manusia ni tulis. So biasa benda ni semua dalam NLP lah. Contohnya seperti speech processing, which is pengecaman pertuturan, like okay Google, hey Siri, macam tu. And then sistem pencadangan, which is recommendation system, itu pun dalam NLP punya part. And then analisa perkataan, means like word analysis, word embedding or whatsoever, itu adalah dalam natural language processing. Okay, so kita dah habis belajar apa itu kecerdasan buatan, so kita nak tengok aplikasi.
Sebab benda ni kalau kita belajar teori tak ada aplikasi, orang tak tahu apa kan. So aplikasi satu adalah data dan kecerdasan buatan dalam Ever PDPR. So dalam Ever PDPR yang kita baru lancarkan, rasanya baru seminggu lebih, tak sampai 2 minggu pun lagi, iaitu Ever PDPR adalah salah satu aplikasi iaitu kita bagi kepada guru-guru untuk memudahkan sistem pengajaran dan pembelajaran di rumah. Tetapi bila dah sekolah dah masuk, guru-guru masih boleh menggunakan Ever PDPR sebagai bahan bantu mengajar. Maksudnya macam bagi kerja rumah dekat anak-anak, boleh bagi melalui aplikasi kami, kemudian ibu bapa boleh check boleh semak daripada situ sebab kita ada pautan akaun ni daripada ibu bapa kepada guru, kepada anak-anak mereka. So maksudnya tak perlu dah guru-guru nak masukkan everything dalam Telegram, WhatsApp. So mak bapak boleh tengok dah budak ni dah buat kerja sekolah, anak dia dah buat ke belum, anak dia dah buat ke belum, dan anak dia dah berjaya buat ke, berapa dia berdapat markah dia, semua mak bapak boleh tengok lah. So macam dia adalah sistem yang kita fikir untuk membantu kemudahan, untuk memudahkan ibu bapa, guru dan anak-anak. So dalam sistem ni kita ada satu yang iaitu sistem pencadangan untuk pencarian bahan yang bersesuaian. So sekarang ni dalam Ever PDPR kita belum ada banyak bahan lagi. So kita akan ada, contoh bayangkan kita ada 1000 bahan 1000 bahan dalam Ever PDPR. So macam mana seorang pelajar ni di darjah 5, dia minat dia lemah subjek sains. Tapi so kita nak pelajar ni bila dia buka je dekat bahagian carian bahan tu, dia boleh nampak ini bahan yang terbaik untuk subjek sains, ini bahan yang terbaik untuk untuk topik yang dia lemah tu. So itu kita akan gunakan sistem pencadangan. So kita akan analisis data pelajar tersebut untuk mencadangkan bahan yang paling sesuai untuk pelajar tersebut. Dan bahan paling sesuai ni kita akan letakkan dekat recommended punya part cadangan bahan menggunakan teknologi pemprosesan bahasa semula jadi untuk mempelajari sifat pelayaran pengguna. So itu tujuan sistem pencadangan. Sebab tu dekat dalam Shopee ke, walaupun you guys tak cari, walaupun anda semua tidak cari bahan itu, tapi sebab anda dah cari barang-barang tu mungkin minggu lepas atau 2-3 hari yang lepas banyak kali, so dia akan muncul lah dekat situ. Teknik yang sama yang kita akan gunakan dalam kita punya Ever PDPR. Kemudian kita ada pengecaman aksara optik iaitu optical character recognition. So macam cikgu-cikgu kan susah kan, macam setiap kali kita, mungkin cikgu-cikgu sekarang dia tangkap gambar buku yang dia nak bagi tugasan dekat anak-anak. Tapi anak-anak kalau dia nak buat, dia kena print, print balik benda tu. So macam baru kita boleh buat kerja rumah tu kan. Tak pun ada nota dekat dalam nota yang budak-budak buat, nota yang cikgu-cikgu buat. Tapi bila cikgu-cikgu ni dengan budak-budak ni dia suka tulis tangan. So macam dia kena tangkap gambar tu, bacalah daripada situ. Macam lepas tu kita nak extract pun tak boleh nak extract kan, nak buat apa-apa pun, nak copy and paste pun tak boleh sebab dia sekadar gambar. So apa yang kita nak buat dekat sini adalah yang ini akan masuk dalam versi kedua kita, iaitu kita akan mendigitalisasi tulisan tangan pelajar dan guru. Supaya nota-nota tu dia akan jadi dalam bentuk format yang komputer boleh baca. Bila komputer boleh baca, anda boleh copy and paste. And contohnya kita nak buat quiz macam ni kan, dia akan automatically jadi online quiz yang macam ni. So macam cikgu tak perlu pun nak type satu persatu. Tu aim kita yang seterusnya untuk dapatkan pengecaman aksara optik ni. Seterusnya AI yang kita akan buat, which is kecerdasan emosi dan rekod prestasi digital. Ini sangat berguna kepada jabatan pendidikan, sekolah dan sebagainya, sebab kita nak kena pasti cikgu mana yang paling hebat. Tapi untuk ibu bapa boleh tengok prestasi anak-anak dengan rekod prestasi digital ni. So kita tahu dah anak kita ni cerdas bahagian apa. Tak semua anak-anak sama macam ada anak-anak dia suka otak dia lebih cerdas kepada matematik, ada anak-anak otak dia lebih cerdas kepada bidang sains, ada yang lebih kepada bidang bahasa. So daripada kecerdasan emosi dan rekod prestasi digital ni, kita boleh tahu anak-anak kita hebat bagaimana, guru-guru kita emosi dia bagaimana. So macam mungkin budak ni dia dalam kelas asyik tidur je kan, but at least dia tahu apa yang dia belajar, ataupun dalam kelas dia sangat fokus tapi tak dapat buat apa yang dia fokus tu. So daripada situ kita dapat emosi dia, emosi sekali. So ini yang kita akan buat dalam versi yang seterusnya. Seterusnya versi yang ini akan ada insyaAllah untuk pelajar kurang upaya, teknologi teks kepada pertuturan, text to speech processing, untuk membantu pelajar buta dan bisu menggunakan aplikasi dengan lebih mudah. So tak perlu tengok kan, boleh cakap je and semua benda boleh jadi. Ini pun kita akan masuk dalam search material lah, supaya bila you search tu you boleh just cakap kan. Tapi saya sebenarnya secara peribadi, sebab saya bukan orang kurang upaya, saya tak berapa suka sangat guna Google ni sebab kadang-kadang tak tepat pun lagi. Tapi insyaAllah saya rasa mungkin teknologi akan lebih
lebih bijak. Dalam 2-3 tahun lagi akan jadi lebih baiklah daripada yang sekarang. Okey, kemudian kita akan masukkan juga rantaian blok. Rantaian blok adalah bukan kecerdasan buatan. Rantaian blok bukan kecerdasan buatan. Rantaian blok adalah kepada security. Keselamatan, lebih kepada keselamatan. So kalau masukkan bahan-bahan dalam FOPDPR, tak perlu takut dengan hak cipta sebab kita akan buat sijil pengesahan pemilik bahan pembelajaran yang kita akan simpan dalam rantaian blok dan tidak boleh diubah tanpa pengetahuan pemilik. Maklumat penamatan sesi kelas juga akan disimpan dalam rantaian blok. So maksudnya tak perlu risau dengan keselamatan. Biasa blockchain ni adalah untuk cyber security punya part. Okay, so yang ini kita ada letak awal-awal sebelum masuk live ni. So siapa-siapa yang nak daftar, nak try tengok apa itu FOPDPR dengan the power of AI and blockchain, boleh turun aplikasi kami daripada Google Play Store dan juga Apple App Store. Bahan material, bahan yang saya present hari ini juga, yang saya ceritakan hari ini, saya akan masukkan di dalam Ever PDPR, di dalam sekolah Ever PDPR, sekolah Ever AI, kelas cerdas AI, sesi pengenalan kecerdasan buatan, sesi nombor 75, saya akan masukkan bahan-bahan di situ. Nanti boleh tengok dekat dalam tu. Okay. The next one, kita orang bukan sekadar buat Ever PDPR, kita ada buat juga Everpass, iaitu desentralisasi identiti digital. So Everpass ni kita buat facial recognition, pengecaman wajah, and then kita cam identiti orang tu melalui teknologi AI dan juga blockchain, rantaian blok. So pengecaman wajah kan, ketepatan hampir minta maaf ada kesilapan kesilapan typing error di situ. Pengecaman wajah yang hidup, maksudnya kalau kadang wajah ada yang tak hidup kan, yang kalau letak gambar biasa wajah tak hidup dia kena gambar wajah yang hidup sekarang ni. Ada pengecaman wajah, kemudian kita akan ketepatan kita hampir 100%, kemudian kita akan buat pengecaman aksara optik, so identiti wajah dan maklumat kad pengenalan akan menjadi pengesahan identiti. Dan kita juga menggunakan teknologi rantaian blok di mana data diambil menggunakan kunci yang khas, yang sulit dan unik. Kemudian rantaian blok semak akses kawalan, kemudian dapatkan by image, bandingkan image dengan menggunakan rangkaian neural buatan, and then lepas tu contohnya kerajaan kan, dia akan minta akses untuk mengakses data, kemudian rantaian blok tu akan semak kawalan akses itu, terima byte dan gambar dan identiti digital, kemudian pihak kerajaan hanya boleh nampak image dan identiti digital sahaja. So maklumat peribadi kita masih tersoroklah di situ, tidak disebarkan secara luas. So tak ada orang boleh nampak lah, kecuali orang yang macam sebab dia betul-betul tersimpan, so tak ada orang boleh ubah, tak ada orang boleh tengok, so dia sangat secure lah untuk rantaian blok ni. So yang ini rasanya kalau guru-guru tengah tengok sekarang ni, anak-anak ke macam mana saya nak jadi data scientist ataupun machine learning engineer, jurutera kecerdasan buatan. Saya sendiri juga adalah data scientist dan kami juga adalah, dan some of our team, kita juga ada team dalam machine learning engineer. So it's like how you want to become this kind of person, macam mana nak jadi orang macam ni. Ni mata pelajaran penting kalau zaman sekolah dulu. Kalau tengok, saya highlight paling besar sains komputer. Saya tak tahu dekat Malaysia dah ada ke tidak sains komputer untuk diajar di sekolah menengah, tapi yang saya tahu rasanya semalam orang MDEC cakap kat saya, kita Malaysia dah start buat sains komputer untuk pelajar sekolah menengah. So kalau ada kesempatan untuk belajar sains komputer semasa di sekolah menengah, silalah ambil. Sebabnya bila dah masuk universiti nanti takut kena culture shock. And then it was like one thing, sains komputer ni kalau kita tahu basic dia, bila you bagi apa-apa bahasa pun, means like language of the science of the computer science, you can do whatever you want. Dia adalah macam lecturer saya cakap dulu, orang sekarang berkomunikasi dalam bahasa like bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dia sama je bahasa sains komputer ni. So komputer programmers ni dia berkomunikasi dalam bahasa komputer itu sendiri. So you boleh bercakap dengan orang, dengan programmer yang lain, dengan komputer yang lain with that language. So itu adalah bahasa sains komputer lah. Kemudian yang paling penting selepas sains komputer adalah matematik tambahan dan matematik. Kalau probability tu benda yang paling basic lah. It was like probability tahap keberangkalian kan, macam and then permutation, combination, I think something like that. So itu kita belajar dalam matematik dan matematik tambahan. Itu adalah antara subjek paling penting untuk belajar AI. Kemudian adalah fizik, teknologi kejuruteraan, sains, kejuruteraan elektrik, elektronik, tapi paling penting 3 benda lah, sains komputer, maths. Fizik a little bit lah, fizik tu sikit je yang tak semua dalam fizik kita guna untuk
AI yang diperlukan dalam AI punya subjek. Mostly is sebab fizik dia more kepada engineering punya sides lah. Sebab AI ni dia more kepada science computer and math. So statistician, orang yang belajar statistik, dia sangat hebat dalam bidang sains data dan data raya. So ni ada beberapa petua, boleh baca artikel saya di Medium. Ini adalah macam mana kita nak master AI programming with Python in 1 year. Tapi 1 year tu pun ada condition dia. Tak adalah budak habis belajar sekolah menengah tiba-tiba dalam tempoh setahun dah hebat dah AI. Susah lah tu, macam sebab saya dah ada basic belajar programming, C programming masa degree, diploma dulu, and then saya juga adalah engineering student. Saya dah belajar matematik, probability, everything semua, and then I master in 1 year masa saya buat PhD dulu lah. So macam you cannot compare this article with you, but then you boleh guna tips-tips kat dalam tu untuk hebat, untuk tahu apa itu AI. So saya nak introduce, perkenalkan sedikit sebanyak tentang Ever AI Technologies ataupun iaitu anak syarikat Ever AI Holding Sdn Bhd. Kita ada 5 tiang utama iaitu AI, blockchain, ABCDE dalam bahasa Inggeris tu AI, blockchain, cyber security, data and education. Bila translate dia dah jadi, tak jadi ABCDE dah, kecerdasan buatan, rantaian blok, keselamatan cyber, data dan pendidikan. So apa yang kita buat webinar sekarang ni, kita akan buat secara berkala, tak semestinya dalam bahasa Melayu, kadang-kadang bahasa Inggeris, kadang-kadang bahasa Cina, sebab dalam tim kita juga ada our CEO is very good in is a very good AI engineer, and he's a Chinese lah, so he can speak in Mandarin. So was like, so sebab tu saya cakap daftar dalam Ever PDPR, dalam sekolah Ever AI, cerdas AI punya kelas, sebab bila kita nak buat kelas baru, kita akan hantar pengumuman dan buat kelas di situ. So dekat situ kita akan buat education punya pillar. So this is one of our pillar lah, education for Ever PDPR, and AI and blockchain for the Ever Pass, and data and cyber security. Ini 5 tiang utama kita. So kita ada dalam Ever Technology, kita ada ahli kumpulan yang berbakat, dan kita punya motto is like our automation berdasarkan kecerdasan buatan and keselamatan cyber berasaskan rantaian blok. Because AI dan blockchain ni tak boleh berpisah sebab you boleh ada a very good security, but then you want to make the security much more intelligence, you need the AI lah, kecerdasan buatan. So terima kasih, itu sahaja daripada saya hari ini. Rasanya lama juga saya bercakap ni, ada beberapa minit sebelum sesi kita tamat. So kalau ada apa-apa komen, ada apa-apa soalan, boleh masukkan di ruangan komen dan soalan di StreamYard. Di Facebook, FB Live tersebut, kita akan ambil secara sebarang komen dan soalan di situ. Okey, memandangkan tak ada sebarang komen dan soalan setakat ni, maka kalau ada apa-apa soalan, komen, boleh salurkan kepada fairoza@evertechnologies.com, ataupun boleh layari www.evertechnologies.com, ataupun layari laman web layari Facebook kami, hantar mesej dekat situ, insyaAllah saya akan cuba jawab daripada situ. Okey. Ada soalan rupanya dari Sarah Pau. Okey, Form 2 dan Form 3 memang belajar Python dalam subjek asas sains komputer. Alhamdulillah dah ada dah rupanya. Seronok ada benda ni, sebab saya pun start belajar daripada Python, saya belajar masa final year of PhD, tapi saya start belajar C programming masa diploma. Sangat bagus inisiatif yang diadakan. Okey, kalau tak ada apa-apa kita boleh berhenti di sini. Ada apa-apa komen daripada pendengar, penonton? Okay, kalau tak ada boleh share, like the videos, and then boleh like our Facebook page which is Ever AI Technologies, and then kita akan bersiaran lagi mungkin 2-3 minggu lagi akan datang, ikut kepada berapa banyak sambutan yang ada lah. Kita akan cuba buat dalam beberapa bahasa dan tidak terhad kepada bahasa Inggeris sahaja, sebab kita nak dapatkan orang-orang Malaysia ni lebih celik IT, lebih celik AI, lebih celik blockchain. Tu kita punya aim dalam 5 pilar kita. Okay, I think like kalau ada apa-apa soalan boleh hantar ke Facebook kami. Okay.
Terima kasih semua. Terima kasih kerana menyertai live webinar kami.